Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ke dalam bidang yang kelima, iaitu ilmu Taranum Al-Quran, yang mana hari ini kita akan mempelajari pendahuluan kepada Taranum dan juga pengenalan kepada suara. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 112. Mari kita kenali apakah itu ilmu Taranum. Taranum Al-Quran merupakan satu cabang suara dalam bacaan Al-Quran, yang mana keindahannya dapat dirasai berdasarkan sebutan dan bunyi-bunyi huruf-huruf Al-Quran sebagai mukjizat kepada Rasulullah SAW, yang mana bunyi dan lafaz-lafaz huruf yang dialunkan oleh pembaca boleh menggambarkan maksud yang sesuai dengan intonasi dan kehendak ayat itu sendiri. Jadi alunan Taranum Al-Quran ini tak sama dengan lagu-lagu nyanyian, bahkan tak sama pun dengan lagu pengelipu lara, syair, kasidah dan nasyid. Tak ada kitab-kitab agama lain yang dialunkan seindah bacaan Al-Quran, kerana Taranum Al-Quran ni mempunyai kaedah dan prinsip hukum-hukum bacaan yang sesuai dengan kehendak ilmu tajwid Al-Quran. Jadi bagi untuk mendapatkan kemahiran, tidak ada jalan mudah untuk kita menguasai, melainkan melalui pengajaran dan pembelajaran secara talaqi dan musyafahah daripada guru-guru Al-Quran yang berkemahiran dan muktabar. Talaqi dan musyafahah ni merupakan kaedah pembelajaran dan pengajaran Al-Quran yang berkesan mengikut sunnah Rasulullah SAW untuk memindahkan bacaan Al-Quran kepada para sahabatnya. Jadi dengan demikian, Al-Quran dapat terpelihara daripada sebarang kesalahan dan kecacatan dalam bacaan. Seterusnya, mari kita lihat apakah tujuan mempelajari ilmu Taranum ini. Yang pertama, dapat memberi pendedahan menyeluruh tentang konsep lagu Al-Quran sebagai satu cabang seni dalam Al-Quran. Yang kedua, dapat memberi kemahiran umum kepada pembaca Al-Quran, kepada para qari, supaya dapat menguasai ilmu Taranum dan dapat praktikkan ilmu Taranum ini dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga, dapat memupuk rasa cinta terhadap Al-Quran dengan membaca dan mengalunkan bacaan Al-Quran pada bila-bila masa sebagai satu ibadah. Selain itu juga, tujuan mempelajari Taranum ni untuk menanamkan minat baca Al-Quran dengan bertaranum kepada generasi muda yang mudah tertarik kepada sesuatu yang indah. Yang kelima, dapat menjadikan Taranum Al-Quran ini sebagai satu alternatif seni suara kepada generasi umat Islam. Seterusnya, mari kita memahami tentang suara. Apakah itu suara? Suara ini memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan suara inilah kita dapat berkomunikasi dengan lebih sempurna. Jadi kebolehan kita bersuara atau bercakap adalah antara anugerah yang diberi oleh Allah SWT kepada manusia, berbanding dengan haiwan yang tak dapat bersuara seperti kita. Oleh itu, hendaklah kita bersyukur di atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi dengan suara inilah kita juga mendapat kebolehan untuk mengalunkan lagu-lagu Al-Quran dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Mari kita lihat apakah pengertian suara. Suara ini ialah getaran-getaran bunyi yang diproses oleh udara daripada paru-paru melalui selaput suara ke rongga mulut atau hidung, yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. Jadi kita dah faham tentang suara ini. Kita kena fahami apakah tujuan mengalunkan seni suara ini. Tujuan kita mengalunkan seni suara ini, antaranya yang pertama, dapat memberi kefahaman kepada para pembaca dan pendengar tentang kecantikan dan keindahan kalimah-kalimah Allah SWT dalam Al-Quran. Yang kedua, dengan seni suara ini juga dapat menghayati keindahan uslub-uslub, gaya-gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, dapat memahami maksud ayat-ayat Al-Quran dan juga dapat beramal dengan ayat Al-Quran tersebut. Jadi kita dapat juga kat sini memahami peranan suara. Yang pertama, peranan suara ini untuk menentukan makhraj huruf dan sifatnya dengan betul. Jadi dengan suara kita masuk makhraj yang betul. Yang kedua, dapat menentukan nada dan irama. Yang ketiga, dapat menentukan seni bacaan dan juga persembahan bacaan ayat Al-Quran. Yang keempat, kita dapat memelihara nikmat kurniaan Allah.
Yang kelima, dengan suara lah kita juga dapat menyesuaikan dengan ragam-ragam ayat Al-Quran. Yang terakhir, antara peranan suara juga dapat memberi penyesuaian dengan lahjah ataupun dialek Arab. Seterusnya, mari kita mengenal tabaqat suara. Kita tahu bahawa suara manusia ini mempunyai tingkatan nada yang tersendiri, seperti nada tinggi, nada rendah, kuat, lemah dan sebagainya. Jadi tingkatan nada suara ini penting bagi seseorang qari ataupun qari'ah untuk disesuaikan dengan pelbagai bentuk alunan taranum ketika membaca Al-Quran secara bertaranum. Jadi kebiasaannya dalam taranum Al-Quran, kita hanya menggunakan 4 tabaqat atau 4 tingkatan suara sahaja, iaitu yang pertama ialah tabaqat pertama ialah qarar yang berfungsi di dada, yang tabaqat kedua adalah tabaqat nawa berfungsi di tekak, tabaqat ketiga ialah jawab berfungsi di rongga hidung, tabaqat keempat ialah tabaqat jawab berfungsi di rongga otak. Untuk lebih mantap lagi, kita hendaklah mempelajari sistem proses nada, iaitu do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ianya berlaku pada tiap-tiap tabaqat suara ni, dalam peringkat pertama, tabaqat kedua, tabaqat ketiga dan juga tabaqat keempat. Seterusnya, mari kita mengenal sifat-sifat suara. Mana kita tahu suara mempunyai sifat dan keadaan yang tertentu. Suara yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang tak sama, tapi setiap orang mempunyai keistimewaan yang tertentu. Jadi berdasarkan sifat tersebut, suara terbahagi kepada 4 kategori, iaitu yang pertama suara terbaik, yang kedua suara baik, yang ketiga suara kurang baik, dan yang keempat adalah suara tidak baik. Suara terbaik ini mempunyai 11 sifat, iaitu dari segi ketepatan nada, tinggi, rendah, garau, lembut, manis, licin, bersih, terang, lantang dan tajam. Manakala suara baik pula mempunyai 10 sifat, iaitu dari segi ketepatan nada, sederhana, rendah, garau, lembut, manis, licin, bersih, terang dan lantang. Manakala suara yang kurang baik, sifat-sifatnya ada 9, itu dari segi ketepatan nada, tinggi, kecil, lembut, manis, licin, bersih, terang dan tajam. Suara yang tidak baik pula mempunyai 12 ciri-ciri, iaitu sumbang, nipis, lembab, lemah, keras, serak, pecah, parau, terketar-ketar, tenggelam, tersepit dan tercekik. Jadi suara yang termasuk dalam kategori yang pertama, kedua dan ketiga itu suara terbaik, suara baik dan suara kurang baik. Senang untuk mempelajari taranum Al-Quran. Manakala suara yang kategori keempat, iaitu suara yang tidak baik, adalah suara yang bermasalah. Ia perlu diubah suai, diperbaiki dan memerlukan jangka masa yang agak panjang untuk mempelajari ilmu taranum. Mari kita lihat bagaimanakah kaedah untuk menjaga suara. Yang pertama, elak makan buah-buahan yang bergetah atau kelat. Makanan yang berminyak, lemak, terlalu panas atau terlalu sejuk. Yang kedua, elakkan diri daripada berpanas dan berhujan yang menjejaskan suhu badan kita. Yang ketiga, mesti cukup tidur sekurang-kurangnya 5 jam. Yang keempat, mesti menjaga kesihatan diri. Bagaimana pula petua untuk menjaga suara yang baik? Pertama, buat latihan tahan nafas dalam keadaan berbaring, ataupun boleh gunakan kaedah berenang untuk latihan pernafasan yang lebih panjang. Yang ketiga, minum segera air suam siap pagi sebelum berkumur. Yang keempat, kikis lidah dengan daun pandan wangi untuk buang lendir-lendir pada lidah. Yang keempat, tidur tidak menggunakan bantal supaya dapat merehatkan bahagian alat suara. Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari pendahuluan kepada taranum dan juga pengenalan kepada suara. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk taranum ini dalam kelas yang akan datang. Ila liqa, ma'assalamah.